Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai isu Pulau Pinang yang diklaim milik Kedah. Masalah ini sebenarnya menggambarkan rapuhnya negara Malaysia. Negara ini belum juga mampu membentuk satu bangsa. Isu perkauman sering mencuat dan integrasi wilayah juga jadi masalah. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Malaysia seperti negara yang belum matang. Negara ini belum mampu membentuk satu bangsa dan satu bahasa. Tapi antara negara bagian pun sering ribut. Hal ini juga diwarnai oleh isu perkauman. Misalnya, heboh mengenai Pulau Pinang yang diklaim milik Kedah. Dalam sejarahnya memang masuk Kedah. Tapi bukankah perlembagaan sudah mengatur bahwa Pulau Pinang berdiri sendiri? Aneh, hal semacam ini masih jadi berita di Malaysia. Kerajaan Pulau Pinang kini menunggu tindakan lanjut Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi yang menyatakan kesediaan untuk ke mahkamah berhubung dakwaan Pulau Pinang milik Kedah. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow berkata pihaknya yakin untuk berdepan tuntutan itu dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai satu daripada negeri dalam Malaysia, termasuk dalam Perlembagaan Persekutuan yang juga undang-undang tertinggi negara. Katanya ia diperkuatkan lagi dengan adanya Akta Kedah Pulau Pinang, pengubahan sempadan 1985 atau kurungan Akta 325 yang menjelaskan secara terperinci kedudukan sempadan kedua-dua negeri berkenaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Penang 2030 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Puyu di Butterworth pada Sabtu. Mengenai kenyataan Menteri Besar Kedah Jumaat lalu bahawa beliau mempunyai banyak sandaran dalam isu berkenaan, Kon Yeow berkata terpulang kepada Mohamad Sanusi untuk mengemukakan bukti kepada mahkamah berhubung perkara itu. Proses membentuk satu bangsa Malaysia tampaknya juga tidak mudah, karena kemerdekaan Malaysia diberikan oleh Inggris. Siapa yang sebenarnya menjadi pahlawan kemerdekaan pun tidak jelas. Jadi hingga sekarang sejarah Malaysia masih keruh. Kita mencapai kemerdekaan tahun 57 ketika kita mendapat kerakyatan hampir 2 juta orang yang diberikan melalui prinsip jus soli oleh UMNO pada ketika itu. Bangsa apa yang telah terbentuk di sini tahun 57? Cuba sebut bangsa apa? Tak ada Malaysia lagi. Malaysia 63. Bangsa apa? Boleh jawab tak soalan? Bangsa apa? Tak ada bangsa pun. Yang kita anggap perlembagaan 57 itu hebat sangat. Bangsa pun tak terbentuk. Tak ada bangsa. Tak ada istilah. Kerakyatan dah jadi baru. Dah campur aduk. Tak ada bangsa. Kenapa berlaku macam tu? Kerana kita terpaksa selesaikan benda-benda yang macam-macam ni. Tahun 57. Sama juga 63. Singapura masuk, Sabah dan Sarawak, Borneo masuk dalam tu. Lagi banyak masalah. Bangsa apa yang terbentuk? Disebut bangsa Malaysia. Adakah sudah dibincangkan oleh kepimpinan negara politik bangsa apa? Apa yang nak disatukan? Dasar kebangsaannya macam mana? Ada dah bincang? Tak bincang pun sebenarnya. Dia dari segi entiti politik ada penyatuan. Tak bincang tentang konsep bangsa. Bila kita bincang tentang konsep bangsa? Tahun 69 setelah berlakunya 13 Mei. Barulah orang nampak, ini masalah. Ini masalah. Tidak ada penyatuan, tidak ada dasar kebangsaan, tidak ada apa-apa yang boleh menyatukan kita, dan ini berlaku tahun 69, 13 Mei. Barulah duduk semeja, barulah timbulnya rukun negara, dasar kebangsaan dan sebagainya, yang akhirnya kita kata ini dah tak relevan lagi. Sedangkan masyarakat kita pada ini masalah. Berlaku perpecahan, berlaku isu-isu yang melibatkan kaum ini sebenarnya kerana dia tidak selesai. Dia tidak selesai. Bangsa yang terbentuk ini tak perfect lagi. Tiba-tiba kita kata dah tak relevan dah. Dasar-dasar untuk menyatukan ini. Dan bila ini berlaku, inilah masalahnya. Dia timbullah dalam konteks sejarah ni. Bila kait dengan isu Kedah Pulau Pinang ni, di belakang isu Kedah dan Pulau Pinang ni bukan sejarah. Ia adalah perjuangan ideologi dan kaum. Dia bukan sejarah. Ahli sejarah pun takut nak masuk. Orang macam saya pun tak agak-agak ni. Kalau saya tahu dekat Mantalun ni, lama dah saya belah. Saya tak datang dah. Kerana nasib baik Herman tak bagi tahu. Kerana saya takut nanti dituduh sebagai berpihak. Saya tak datang untuk sokong siapa-siapa. Hatta Menteri Besar Kedah pun saya tak datang untuk sokong. Itu pendiri ahli sejarah. Kalau tidak, saya tak akan dihormati sebagai ahli sejarah. Naratif Kedah Pulau Pinang itu milik Kedah itu bukan satu masalah. Memang ya dari segi sejarah. Cuma dia terlepas saja. Wajar atau tak wajar dikembalikan semua, ahli politik kena selesaikan. Di antara pihak Kedah dengan Persekutuan. Kena selesaikan. Dan isu yang timbul bagi saya sebenarnya bukan isu masalah itu. Masalahnya ialah hak Kedah untuk mendapatkan
bantuan-bantuan peruntukan yang sesuai. Tak boleh lagi 10,000, tak boleh lagi 10 juta, tak valid. Itulah isu mengenai Pulau Pinang. Kita bisa lihat kaum mana yang kini berkuasa di Pulau Pinang. Itulah masalah perkauman yang muncul. Hal itu memang berakar dari proses integrasi di Malaysia yang belum tuntas. Urusan sejarah pun masih menjadi persoalan besar. Yang menarik, Malaysia masih bingung pula menentukan siapa yang menjadi pahlawan di negaranya. Mari kita lanjutkan ya. Hanya dia sebenarnya terbina di antara dua naratif. Saya jelaskan secara ringkas, dua naratif. Satu ialah naratif yang saya sebut sebagai naratif kolonial. Dengar, naratif ini naratif kolonial. Naratif penjajah, naratif pencuri ni. UMNO berjuang merdeka. Itu tak betul dalam konteks sejarah. Tak lengkap lagi. Macam mana nak kena sebut dengan betul? Perjuangan kemerdekaan diperjuang oleh kelompok yang pelbagai dalam UMNO baru betul. Kerana yang menubuhkan UMNO tu, dalam UMNO tu ada kelompok kiri. Bukan kelompok kanan. Datuk On itu kanan sebelum jadi kiri. Kelompok kiri yang mana satu? Kelompok yang akhirnya dituduh sebagai komunis. Itu kiri. Tapi yang wujud dalam naratif kolonial pada hari ini, mereka nak lihat kelompok kiri ini sebagai komunis. Mereka kait dengan komunis. Kiri dalam komunis tak ramai. Ada 300 hingga 1,000 orang saja. Berpuluh-puluh ribu orang ni yang masuk dalam UMNO, kemudian berjuang merdeka dalam UMNO, sehingga UMNO menukar slogan dia daripada hidup Melayu pada merdeka. Kiri ini kerja kiri. Dan kiri ini jangan lupa, dia yang tubuhkan UMNO. Burhanuddin Al-Helmi, dia yang tubuhkan UMNO, bukan Datuk On saja. Kelompok elit-elit kanan ni perjuangan dia lain. Dia mahu mempertahankan hak-hak elit, bukan perjuangan kemerdekaan. Datuk On sebut, kita tak boleh merdeka, kita nak buat jarum pun tak kerti. Tapi apa yang disebut dalam buku teks kita? Buku teks kita ni kenapa dia sebut tak jelas? Kerana pandangan dia naratif kolonial. Naratif kolonial ni bukan saja dari aspek ni negatif juga ni. Ya? Maaf, sejarah ni dia macam tu. Dia menyebabkan kita rasa sakit hati, kita tak suka, tak serasinya kita tak boleh terima. Tapi itu sejarah yang kita kena belajar. Kalau tidak, orang tak akan faham dan kita jadi keliru. Contohnya lah, naratif kolonial ni, dia mengangkat aspek-aspek yang berkait dengan British. Antaranya ialah elemen luar yang datang bersama British. Tapi kita tak nampak British ni kejam. Kerana kita tak baca, kerana naratif kita ni baik dengan British. British buat apa di sini? British majukan, bagi infrastruktur, buat hospital, buat sekolah, buat undang-undang, amankan, satukan kita yang suka bergaduh, berperang, berpecah dan sebagainya. British buat itu semua. Tak diceritakan bahagian-bahagian British membunuh rakyat di sini. Tak diceritakan bahagian-bahagian seperti darurat. Kita belajar darurat kan? Darurat diceritakan, ikut versi British, kerana PKM angkat senjata lawan British. Dalam rekod British mana ada PKM angkat senjata lawan British? Tak ada bukti pun. Siapa boleh tunjuk bukti kepada saya PKM angkat senjata? Di mana rekod dia? Kenapa buku teks sekolah kita sebut begitu? Kerana British sebut. British mahu kita percaya bahawa dia lawan komunis kerana komunis nak lawan dia. Tapi apa perkara yang berlaku di sebaliknya? Sasaran sebenar darurat pada tahun 48 bukan komunis. Komunis ini jadi alat saja. Jadi kambing hitam British. Sasaran British adalah kelompok-kelompok nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan. Kelompok kiri itu. Itu sasaran British. Masa istiadat darurat komunis, PKM tak diharamkan lagi. Yang ditangkap adalah kelompok-kelompok nasionalis. Kelompok-kelompok yang berjuang kemerdekaan. Yang ini tak disebutkan dalam cerita darurat. Kerana kita ambil versi British. Begitulah guys, kacaunya sejarah di Malaysia. Jangan heran mereka pun kacau dalam menuliskan sejarah Nusantara. Kaum Melayu Malaysia sering berilusi mengenai alam Melayu dan sebagainya. Tapi mereka sendiri bingung membentuk satu bangsa Malaysia. Kebingungan Malaysia inilah yang memicu keributan dengan negara tetangga. Karena kaum Melayu Malaysia suka mengklaim budaya negara lain seenaknya. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.